Salam sejahtera. Hari ini kita teruskan lagi pembelajaran kita dalam subjek reka bentuk teknologi untuk tingkatan 2. So yang mana subtopik yang kita akan pelajari hari ini adalah reka bentuk sistem aquaponik, kelebihan reka bentuk sistem aquaponik dan mengenal pasti komponen aquaponik. So bermaksud kita berada dalam topik reka bentuk aquaponik. So 3 subtopik iaitu berkaitan dengan jenis reka bentuk sistem, kemudian kelebihan setiap reka bentuk sistem dan mengenal pasti komponen aquaponik. Okey, kita pergi yang pertama dulu, subtopik yang pertama iaitu jenis ataupun reka bentuk sistem aquaponik. Okey, terbahagi kepada 3 iaitu jenis dia ada 3. Yang pertama adalah model aquaponik yang kita panggil sebagai sistem RAF. Okey, sistem RAF. Okey, sistem RAF ini juga dikenali sebagai sistem rakit, ya. Kerana apa? Okey, kerana tanaman yang diletakkan terus di atas permukaan air sehingga akar tanaman terendam dalam air dengan menggunakan styrofoam, span atau bahan yang sesuai dengannya. Okey, bermaksud kat situ diberi nama atas sistem diberi nama sistem RAF ataupun rakit kerana tanaman, okey, sistem tanaman berada betul-betul di atas air yang mana akarnya menyentuh terus kepada permukaan air ataupun orang kata terendam dalam air. Ini kita panggil sistem RAF ataupun rakit. Okey, kelebihan dia adalah akar tumbuhan boleh menyerap nutrien organik dalam air secara langsung ataupun secara terus. Okey, so akar ini akan menyerap nutrien di dalam air secara direct, secara terus, secara langsung. Okey, dan tumbuhan akan lebih cepat membesar. Tumbuhan akan lebih cepat membesar. Okey, ingat sistem RAF adalah sistem rakit yang mana akar terus terendam dalam air yang mana tumbuhan berada di atas permukaan air. Okey, itu adalah sistem yang pertama. Sistem yang kedua adalah kita panggil sebagai sistem EBB and flow. Sistem EBB and flow. Okey, sistem ini juga dikenali sebagai sistem pasang surut. Pasang surut. Tadi sistem RAF, rakit. EBB and flow juga dikenali sebagai sistem pasang surut. Okey, sistem ini berfungsi dengan menggunakan alat yang dipanggil loceng sifon. Ini dia, loceng sifon. Loceng sifon. Okey. Alat ini mengalirkan air dari media, okey, penanaman apabila air sudah memenuhi media penanaman. Okey, bermaksud kat situ, pam air akan menyedut air naik ke permukaan, okey, dan menyiram penanaman, menyiram tanaman di atas, okey. Tetapi apabila air dia dah menghadkan pada satu tahap, sekiranya air itu terlebih pada had yang telah ditetapkan, loceng sifon ini akan terbuka dan mengalirkan semula air ke bawah. Itu fungsi loceng sifon. Okey, loceng sifon bekerja dengan prinsip yang mirip dengan pelampung pada tangki simbah dalam kita punya bilik air. Okey, kalau kamu perasan dalam tangki simbah ada satu pelampung bulat yang mana kalau paras air tidak sampai pada hadnya, pelampung itu akan turun ke bawah dan saluran air akan terbuka. Saluran air terbuka, air akan mengalir masuk ke dalam tangki. Apabila sampai satu had yang telah ditetapkan, pelampung tersebut akan terapung di atas air dan menutup saluran air tersebut. Maka penuhlah, berhentilah air mengalir. Itu maksud dia lah. Okey, macam itulah juga loceng sifon ni. Loceng sifon akan mengesan di mana tahap air itu dah sampai ke tahap yang dihadkan, dia akan turun, dia akan terbuka dan mengalirkan air ke bawah secara auto lah. Itu adalah fungsi loceng sifon. So sistem EBB, senang je kita nak kenal sistem EBB and flow ini apabila kamu terlihat perkataan loceng sifon ataupun kamu melihat gambar rajah seperti ini yang ada loceng sifon. Ini loceng sifon. So awak nampak saja loceng sifon, bermaksud itu adalah sistem EBB and flow. Okey, boleh Okey. Sistem EBB and flow ini adalah sistem aquaponik yang sederhana jika dibanding dengan sistem RAF and FT. Okey, sistem yang terakhir, 3 jenis. Okey, sistem yang terakhir dipanggil sebagai nutrient film technique ataupun sistem NFT. Okey, ini dia rupa bentuk sistem NFT. Okey, mari kita tengok.
Okey, sistem ini seolah-olah seperti sistem RAF, lebih kurang sama tapi bukan dia. Itu orang kata, okey. Sistem ini tidak menggunakan media penanaman. Dia tidak menggunakan sebarang media penanaman. Media penanaman ni yang wujud pada akar ni lah. Kokopit ke, span ke, styrofoam ke, itu. Dia tidak, dia terus akar tu terus ke bawah. Dia tidak menggunakan akar penanaman dan akarnya menyentuh lapisan air, menyentuh lapisan, tidak terendam. Macam RAF tadi dia terendam di dalam air. Yang ini sistem akarnya hanya menyentuh permukaan air. Air yang mengalir tidak boleh bertakung. Air itu tidak boleh bertakung dan sentiasa mengalir dengan cepat. Kelebihan sistem ini adalah air yang digunakan untuk mengairi tumbuhan adalah sedikit. Contohnya, sebab kedudukan dia sengit. Awak tengok kedudukan dia sengit, kedudukan bekas tanaman itu sengit. So apabila pam air menyedut air naik, okey, air itu akan masuk ke dalam bekas tanaman dan terus mengalir. Dia tidak akan bertakung kerana kedudukan bekas tanaman tersebut. Okey, tengok dekat situ. Ya, so apabila awak terlihat sebegini, ini kita panggil sebagai sistem NFT. Yang mana kalau kamu tengok ayat laginya, dia punya untuk pengenalan NFT ni, akarnya tidak terendam, berfungsi seperti RAF, tapi akarnya tidak terendam. Dia hanya menyentuh permukaan air dan tidak menggunakan sebarang media penanaman. Itu perbezaan. So cikgu harap kamu dapat bezakan, cari sendiri perbezaan yang boleh kamu bezakan antara tiga sistem tersebut. Yang pertama RAF, rakit, ataupun EBB and flow yang dikenali sebagai sistem pasang surut juga, dan juga NFT. Kenal pasti, tengok gambar dia betul-betul dan cari apa perbezaan supaya kamu boleh ingat. Okey? Okey, sekarang kita pergi kepada perbandingan tiga sistem aquaponik tadi, iaitu sistem RAF, sistem EBB and flow dan sistem NFT. Okey, perbandingan dia. Kita tengok perbandingan. Pertama kita tengok dulu di bawah ni. Penelitian Wilson A. Leonard dan Brian V. Leonard. Okey. Kalau dia letak nombor 3, maksudnya terbaiklah. Kalau dia letak nombor 2, baik. Kalau dia letak nombor 1, bermaksud sederhana sahaja. Okey. Kita tengok penambahan jisim penambahan jisim tumbuhan. Okey. RAF berada pada skala 2, iaitu baik sahaja. EBB berada pada terbaik dan NFT adalah sederhana. Okey. So, penambahan jisim tumbuhan yang terbaik adalah EBB and flow. Yang paling rendah adalah NFT. Okey. Pertumbuhan bebas tumbuhan. Okey. RAF berada pada baik. Okey. EBB and flow masih memenangi carta, berada pada keadaan yang terbaik, dan NFT juga baik. Okey. So yang the best is EBB and flow. Okey, oksigen terlarut atau penggantian air atau kekondaksian. Okey, hampir sama. Semua lebih kurang samalah. So, ikan atau nisbah penukaran makanan kadar pertumbuhan tertentu, semuanya sama rata. Tapi kalau kita boleh buat kesimpulan antara RAF, EBB and flow ataupun NFT, yang terbaik adalah EBB and flow. Okey, yang tengah-tengah itulah. Okey, itu adalah perbandingan tiga sistem aquaponik daripada penambahan jisim tumbuhan, pertumbuhan bebas tumbuhan, oksigen terlarut dan ikan, nisbah penukaran makanan. Okey. Kita tengok kepada kelebihan reka bentuk sistem aquaponik. Okey. Bukan sahaja kelebihan, juga kelemahan sistem reka bentuk aquaponik. Okey, yang tiga kita belajar tadi. So, kita tengok RAF dulu. Okey. Kelebihan RAF adalah akar tanaman boleh menyerap nutrien organik di dalam air secara terus. Okey, secara terus. Okey. Tanaman tumbuh lebih cepat berbanding sistem lain. Okey. Tadi akar terus menyerap nutrien. Okey, tanaman tumbuh dengan cepat. Okey. Kemudian produktiviti sistem lebih tinggi dan digunakan secara meluas dalam projek aquaponik dan komersial. Produktiviti dia lebih tinggi sebab dia lebih mudah dan lebih menjimatkan lah. Okey. Okey, kelemahan
sistem RAF, apa kelemahan dia? Ada satu saja kamu boleh tengok, iaitu terdedah oleh serangan bakteria. Kerana akar itu terlalu terendam dalam air dalam jangka masa yang lama. So, perkembangan bakteria ataupun patogenik yang menyebabkan reput akar akan berlaku. Apabila akar itu terlalu lama terendam dalam air, akar itu akan mudah mereput. Dan orang kata matilah dan bakteria akan mudah tersebar. So, ada 3 kelebihan dan 1 kelemahan untuk RAF. Kita pergi kepada EBBN flow. Biofilter ataupun biopenapis berlaku dalam media penanaman dan ini dapat mengurangkan kesukaran dalam mereka bentuk sistem akuponik. Biofilter ni nama dia penapis lah. Biopenapis berlaku, wujud. Maksudnya wujud dalam media penanaman ini. So, dapat mengurangkan kesukaran dalam mereka bentuk sistem akuponik. Kemudian, biji benih nursery boleh ditanam terus pada media penanaman. Media penanaman tu yang mana ini? Media penanaman. Menggunakan media penanaman seperti batu kerikil, hidroton atau media penanaman yang sesuai. Kelemahan dia. Menggunakan elektrik 24 jam untuk mengairi media penanaman. Perlu memberikan penekanan dalam penyelenggaraan loceng sifon kerana kegagalan pada loceng sifon akan menyebabkan air pada media penanaman ini melimpah keluar. Air dalam kolam berkurangan dan ikan pula boleh mati. Alright, itu kelemahan dia. Elektrik kena guna 24 jam. Lepas tu, pastikan loceng sifon itu diselenggara ataupun dibaik pulih supaya boleh berfungsi. Kalau tak berfungsi, air akan melimpah keluar daripada media penanaman. So, air dalam kolam pula akan semakin berkurangan. Jadi, ikan boleh mati. Tidak berlaku cycling water kat situ. Kitaran air tidak berlaku di situ. Kalau loceng sifon, rosak. Last, NFT. Air yang digunakan untuk mengairi tumbuhan adalah sangat sedikit. Pump yang digunakan agak kecil. Produktiviti tidak setinggi sistem RAF tetapi cukup untuk memberikan hasil yang memuaskan. Memerlukan penapis tambahan bagi menapis sebarang kekotoran masuk ke dalam tangki ikan dan penyemaian benih tidak boleh dilakukan secara terus dalam sistem NFT. Itu dia. So, kamu boleh lihat kelebihan dan kelemahan pada 3 sistem RAF tersebut. Sistem aquaponik tersebut lah. RAF apa kelebihan dia, EBBN flow apa kelebihan dia, apa kelebihan NFT. Ambil pada key point sahajalah. Dan kelemahan dia awak boleh tengok. Ada 1 kelemahan untuk RAF, ada 2 kelemahan untuk EBBN flow dan ada 2 kelemahan untuk NFT. Berikutnya, yang ketiga, subtopik yang ketiga adalah mengenal pasti komponen aquaponik. Apakah komponen yang digunakan dalam menghasilkan tanaman aquaponik? Yang pertama, mestilah kena ada tangki ikan. Kalau tak ada tangki ikan, macam mana nak jadi aquanya? Macam mana nak jadi aquaponik? Aqua ikan lah. So tangki ikan ialah tempat untuk memelihara ikan sebagai sumber nutrisi. Itulah takkan tak tahu kan? Tangki ikan adalah untuk memelihara ikan sebagai sumber nutrisi kepada tanaman. Dan juga tempat untuk membiak ikan. Apa jenis tangki yang boleh digunakan? Jenis tangki terdiri daripada kolam simen. Kolam yang diperbuat daripada simen. Akuarium. Kolam fiberglass, fiberglass kaca, drum plastik yang bulat itu dan lain-lain mengikut kesesuaian projek. Mengikut kesesuaian projek kita lah. Naknya macam mana? So, kolam ikan haruslah mempunyai kuantiti air yang lebih besar bersesuaian dengan saiz bekas atau jumlah tanaman yang digunakan dalam sebuah sistem aquaponik. Maksudnya, jangan tanaman tu banyak, ikan ataupun kolam tu kecil je. Tak naklah macam tu. So, kalau dia mesti bersesuaian dengan jumlah tanaman yang kita nak tanam. Penggunaan kolam berwarna gelap akan menghalang pertumbuhan lumut. Itu tips. Kalau nak elakkan pertumbuhan lumut, gunakan kolam berwarna gelap. So, kita tengok komponen aquaponik yang kedua iaitu bekas tanaman. Mesti ada bekas tangki ikan, lepas tu kenalah ada bekas tanaman barulah jadi aquaponik. So,
Bekas tanaman kita kenali sebagai grow beds atau tempat untuk menanam tanaman digunakan dalam sistem aquaponik. Pasang surut atau kitaran sebagai proses pengawalan air. So biasanya bekas ini menggunakan alat yang dikenal sebagai autosifon. Sifon ada pelbagai jenis seperti ada loceng sifon, U-sifon dan sifon terapung. Itu adalah antara bekas tanaman. Okey, next. Media tanaman. Okey, ini adalah media tanaman. Media tanaman ni digunakan bersama bekas tanaman dan tanaman. Okey, nanti kita tengok dia punya jenis. Okey, kita baca dulu. Media tanaman berguna sebagai pemegang tanaman agar dapat tumbuh. Agar dapat tumbuh. Digunakan sebagai pemegang tanaman. Akar dia. Okey. Media tanaman yang baik haruslah mempunyai ruang udara. Ini ciri-ciri lah. Apakah ciri-ciri media tanaman yang baik? Iaitu mempunyai ruang udara, daya tahan supaya tanaman lebih subur. Okey. Contohnya untuk sistem EBBN flow ataupun sistem pasang surut. Boleh menggunakan pecahan genting. Pecahan genting, batu kerikil, arang dan lain-lain. Untuk sistem NFT pula, media penanaman rock wool atau kain flannel. Okey, kita tengok. Ini batu kerikil. Ini rock wool. Yang ni perlite. Ini hydroton. Yang ni kokopit. Ini adalah antara-antara yang digunakan lah untuk media penanaman. Alright? Kita tengok lagi. Okey, D, sistem perpaipan. Okey, D, sistem perpaipan. Okey, ada tangki. Kemudian ada bekas tumbuhan, bekas penanaman, kemudian ada media penanaman. Now kena ada sistem perpaipan supaya nak salurkan air. Okey. Sistem perpaipan dalam aquaponik boleh menggunakan pipe PVC dan pipe poli. Okey, sekiranya sistem aquaponik memerlukan penyambungan pipe, maka beberapa bahan penyambungan pipe boleh digunakan. Ini adalah penyambungan pipe. Yang cikgu tengah lukis ni, ini adalah penyambungan pipe. Ini jenis pipe. Ini pipe PVC yang plastik tu, plastik keras. Yang ini adalah pipe poli. Jenis yang lembut, boleh digulung-gulung dan diatur-atur bentuknya. Itu adalah jenis pipe dan ini adalah jenis penyambungan. Okey. Ini siku 90 darjah pengecil, 90 darjah, kamu belajar matematik, 90 darjah, pengecil. Kenapa pengecil? Atas ni kecil, bawah ni besar. Okey, kemudian palam poli, yang ini. Lepas tu ini adalah grommet. Grommet yang diletakkan di dalam pipe. Yang ini adalah T sama, tengok bentuk dia, T. Lepas tu saiz dia sama. Sini sama saiz, sini sama saiz, sini sama saiz. Sebab tu kita panggil T sama. Okey. Siku 90 darjah sama. Ini 90 darjah. 90 darjah sama. Kenapa? Dia punya saiz dia sama. Kalau ni yang ni adalah 90 darjah pengecil kerana sini besar, sini kecil. Okey. Yang ni siku 90 darjah. Siku 90 darjah sahaja kita panggil. Okey. Yang ini palam. End cap ataupun orang kata untuk menutup pipe yang paling hujung. Maksudnya end of pipe lah. Dah tak ada dah saluran. Kalau nak tambah baru buka balik. Itu contoh dia. Okey, ini T sama. Dan ini adalah T pengecil lah. T pengecil. Dia bentuk T. Tapi sini kecil. T pengecil. Okey. Alright. Okey. Next, kita pergi kepada pump air ataupun water pump. Okay, pump air digunakan untuk memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman. Memindahkan air. Dia sedut air daripada tangki ikan, bawa naik ke bekas tanaman. Dia memberikan tekanan dekat situ lah. Okay, pump ini menggerakkan air secara menegak. Pemilihan dan kesesuaian pump haruslah mengikut saiz tangki atau bekas tanaman yang digunakan. Jangan tangki tu kecil, pakai pump yang besar. Habis terkeluar semua air, nanti laju sangat lah maksudnya. Mestilah bersesuaian. Kalau tangki besar, pump besar. Tangki kecil, ambil pump yang bersesuaian dengan tangki tersebut. Okay, next. Penapis. Penapis dapat menyingkirkan pepejal ataupun penapis mekanikal dan penukaran arah air, penapisan biologi. Okay. Penapis diperlukan agar kualiti air menjadi bersih dan jernih. Untuk tapis segala kotoran-kotoran lah. Kita nakkan air yang bersih. Macam tapisan air. Okey, selain itu penapis boleh mengelakkan pump daripada
tersumbat. Okey. Dalam sistem aquaponic EBB and flow iaitu pasang surut, media tanaman dalam gross beds dalam media penanaman tadi yang cikgu terangkan tadi bertindak sebagai penapis biologi dan mekanikal serta sebagai tempat untuk menyokong tanaman supaya tanaman itu tegaklah, tidak tumbang, okey, agar dapat tumbuh. Sistem NFT perlu menggunakan penapis yang berasingan dari kolam ikan, supaya tak ada serdak-serdak yang besar-besar ataupun apa yang besar-besar tu mengalir balik ke dalam kolam ikan dan boleh menyumbat pam. Pam akan jadi rosak. Pam bukan murah, pam mahal. Setiap kali nak ganti, kalau rosak kena ganti. Okey? Kalau tak, air tak akan naik ke media penanaman dan media penanaman akan mati. Ikan pun akan mati. Okey? Alright, itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, sekiranya ada soalan, cikgu harap sudi-sudilah bertanya. Kalau segan nak tanya dalam secara direct, boleh personal sahaja. Okey. So, ini adalah antara latihan-latihan pengukuhan yang mana kamu perlu memberi nama sistem aquaponik tersebut. Ada 3. Apa yang atas tu apa, kedua tu apa, yang ketiga tu apa. Kemudian dah beri nama, kamu kena gariskan mana satu ciri-ciri untuk sistem aquaponik tersebut. Contohnya kalau tanaman menggunakan media penanaman dan akarnya menyentuh lapisan air sahaja yang mengalir. So yang mana? Gariskan. Itu contoh. Okey? Boleh? Okey, dan ini adalah kelebihan dan kekurangan. Macam cikgu cakap tadi, okey, RAF ada berapa kelebihan, ada berapa kekurangan. Contohnya RAF ada satu kekurangan, tapi cikgu sediakan 2 tapak. Tak apa, isi satu saja. Yang satu tu letak dash. Okey, boleh faham Alright. Okey, ambil isi penting saja. Tak perlulah kamu isi ayat yang sangat panjang. Yang boleh orang kata ambil point form yang sangat penting sahaja. Okey, yang boleh mengingatkan dan jelas menampakkan itu adalah kelebihan dan kekurangan. Okay, thank you for your participating. Okay, so sehingga berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.